Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa taufiqi illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, apa khabar semua? Sihat tuan-tuan? Baik, Ustaz. Tapi gambar mana, Ustaz? Tak ada gambar. Ya, tak apa, kejap. Ada technical problem sikit. Tu tengah settle tu. Ya, Ustaz. Ya. Kejap ya. Kita keluar suara dulu. Jadi kalau dah bersedia, kita malam ni Bulughul Maram ya. Jadi sila buka muka surat yang ke-117 ya. Sambil-sambil Ustaz Ijaz kamera ni. Muka surat 117, tengok teks Arabnya dulu. Ya, cuba tengok teks Arabnya. Jadi teks Arab tu ya. Cuba baca An Muawiyah ya. An Muawiyah bin Al-Hakam. Jadi ini bukan Muawiyah bin Abu Sufyan ya. Tu orang lain, itu adik ipar Rasulullah ya. Ini Muawiyah bin Al-Hakam ya. Dan beliau meriwayatkan hadis ya daripada Nabi SAW ya. Rasulullah bersabda, apa Rasulullah kata? Inna hazihi salah ya. Ini cerita tentang solat. Sebab peringkat awal tuan-tuan dan puan-puan ya, ketika solat boleh bercakap ya, macam kita tawaf ya. Sekarang kalau kita tawaf boleh tak bercakap dengan isteri kita ke dengan orang sebelah kita? Boleh ya, boleh bercakap. Jadi asalnya solat pun boleh bercakap juga ya, macam tawaf tu. Tetapi ya, ketika turun nanti kita tengok ayat 238, tuan-tuan boleh tengok ya, surah Al-Baqarah ayat 238. Cuba tengok, masing-masing ambil Quran. Tengok surah Al-Baqarah surah 2 ayat 238. Cuba baca ayat tu, cuba tengok, dan insya-Allah kita akan dapat tahu ya, bahawasanya setelah daripada ayat ni diturunkan, maka barulah ya diperintah secara mutlak untuk tidak bercakap-cakap di dalam solat ya. Ini menarik ni ya. Jadi kita tak tahu kan, kita ingatkan solat ni memang daripada awal semua boleh apa kita panggil, tak boleh bercakap. Rupa-rupanya mula-mula ya solat difardukan boleh bercakap. Bagaimana tawaf ya. Cuma boleh bercakap masa tawaf tu masih berterusan, tetapi untuk solat sudah ditarik balik. Sebab itu dulu masa Nabi baca Fatihah ya, Nabi mengimamkan solat, sahabat ada yang bercakap-cakap kat belakang. Jadi dia ganggulah ya, dia ganggu. Sebab tu even ketika Nabi membaca Fatihah ataupun surah ya, Nabi baca surah, ada orang lain baca surah juga. Jadi Nabi terganggu. Sebab itu apabila imam membaca, kita kena dengar ya. Kalau imam salah, kita tegur. Ya, itu dia punya cerita dia. Dah jumpa ya ayat 238, dah jumpa? Dah jumpa 238? Al-Baqarah ke, Ustaz? Ya, Al-Baqarah, betul. 238. Ya, betul. Dah jumpa tuan-tuan? Dah, Ustaz. Okey. Dah. Ya, dah jumpa ya, alhamdulillah. Jadi kalau dah jumpa, kita ya tengok ayat dia. Okey ya. Itu kita akan bincang kejap lagi ya. Buat masa ni kita balik kepada ayat yang kita apa hadis yang kita nak bincang. Hadis yang ke 234 ya. Mari kita baca sekali lagi. Hadis daripada Muawiyah bin Al-Hakam ya. Jadi kalau Bulughul Maram kitab lama yang sama dengan ustaz ya, muka surat 117. Daripada Muawiyah bin Al-Hakam qala, Muawiyah bin Al-Hakam bagi tahu ya, Rasulullah telah bersabda, inna hazihi salah, sesungguhnya ini adalah solat ya. Yang kita namakan sebagai solat ni, tuan-tuan tahulah solat ada 3. Yang pertama solat dengan makna sembahyang, yang kedua solat dengan makna doa,
Ya, yang ketiga solat dengan makna selawat. Ya, selawat ada 3 ya. Jadi kalau tuan-tuan jumpa perkataan as-salah dalam hadis atau dalam Quran, kadang-kadang membawa makna solat sembahyang, kadang-kadang membawa makna berdoa, nombor 3 makna selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, itu pun solat juga. Jadi solat yang dimaksudkan di sini adalah sembahyang. Ya. Jadi Nabi kata, sesungguhnya ini adalah solat, yakni sembahyang. La yasluhu fiha, tidak boleh ya berlaku di dalamnya syai'un, sesuatu min kalamin nas. Tidak boleh berlaku, tidak boleh terjadi ya di dalam solat ini apa-apa ya daripada perkataan manusia. Ya, jadi kalau kita sebut subhanallah bolehlah. Ya, macam imam salah baca ya, ataupun dia tersilap tertinggal rakaat ke apa ke ya, dia tersilap duduk tahiyat awal ke tasyahud akhir ke apa ke, kita boleh tegur ya, lelaki tegur subhanallah boleh. Boleh tak baca subhanallah boleh ya, kerana subhanallah tu asal-asal daripada Allah ya. Tetapi kalau kita guna bahasa lain walaupun bahasa Arab tak boleh lah ya. Kita kata afwan ya, afwan tu bahasa Arab ya. Kalau kita kata excuse me memang batal lah ya. Tapi kalau kita kata afwan tu bahasa Arab ya, tapi dia bukan daripada kalam Allah. Jadi tak boleh ya, maka dia membatalkan solat kita. Jadi Nabi kata yang boleh dalam solat ini innama huwa tasbih, yang boleh tasbih subhanallah, subhanallahi wa bihamdihi ya, subhanallahil azim, itu tasbih ya. Kemudian wa takbir, dan takbir Allahu akbar boleh ya. Yang ketiga wa qiraatul Quran, dan membaca ayat Quran. 3 tu je boleh. Tasbih boleh, kemudian takbir boleh ya, dan yang satu lagi ialah membaca ayat-ayat Quran. Ini adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim ya. Maknanya dilarang bercakap-cakap pada waktu solat kecuali ya takbir ya. Dia tu sunan tadi dah terbalik dah. Kecuali tasbih, kemudian takbir dan bacaan Al-Quran. Jadi batal solat seseorang bila dia bercakap-cakap ya. Jadi kita pun pelik, kita kata bercakap-cakap ya, pasal apa pula bercakap-cakap? Mana ada dalam solat bercakap-cakap? Dah, memang asal-asal solat itu ketika diwajibkan masih boleh bercakap-cakap ya. Bercakap tentang perkara dunia kadang-kadang sahabat ya. Bila bercakap-cakap tiba-tiba ada orang bersin ya, dalam solat ada orang bersin ya. Kemudian ada seorang jawab ya, dia jawab alhamdulillah, dia bersin. Sebenarnya kalau kita bersin diam je lah. Kalau nak kata alhamdulillah pun dalam hati kan ya, walaupun alhamdulillah tu daripada Allah betul ya. Tetapi macam tadilah ya, kalam asalnya daripada Nabi lah ya. Sebab Nabi kata apabila kamu bersin maka hendaklah kamu sebut alhamdulillah. Kemudian orang yang mendengar yarhamukallah, mudah-mudahan Allah rahmat kamu. Jadi dalam solat tu dijawab ya. Jadi dapat teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi itu yang pertama. Memang asal-asal solat itu boleh bercakap walaupun hal dunia boleh ya. Kemudian barulah datang ayat 238 ya, hadis yang ke-235 ni. Barulah ada larangan secara mutlak tidak boleh lagi bercakap-cakap dalam solat ya. Okey, hadis yang pertama ada apa nak tanya? Kalau ada? Ada ya. Hadis 235, mari kita tengok. Daripada Zaid bin Arqam ya, Zaid bin Arqam. Jadi kalau Zaid ni tuan-tuan boleh catat ya, Zaid yang paling popular adalah Zaid bin Harisah. Ustaz, Zaid bin Harisah ya, silakan. tentang takbir tu, takbir di awal solat tu sebenarnya berapa harakat? Apanya berapa harakat? Ialah tempoh kita bertakbir tu. Panjang dia tu. Oh, itu masuk fiqah dah tu ya. Kalau dalam hadis maknanya macam macam sebutan biasa je lah, Allahu Akbar. Tak boleh panjangkan bar, sebab bila panjangkan bar dia ada makna lain ya. Tak boleh panjang. Ni cerita fiqah lah ya. Dalam hadis tak ada cerita ya. Jadi oleh kerana soalan ditanya oleh hajah kita, so Ustaz jawablah, ni perbincangan fiqah ya. Jadi ulama kata tak boleh panjang Allahu Akbar, tak boleh. Kalau dipanjang A di depan maknanya menjadi soalan, adakah Allah itu besar? Batal solat. Ya, A tak boleh panjang, bar tak boleh panjang, Allahu Akbar tak boleh.
Ya, jadi semuanya sedang-sedang saja. Allah Akbar. Ya, jadi maknanya apa ni, sederhana saja, tidak dipanjang-panjangkan dan tidak juga kalau tak ada apa kita panggil, tak ada huruf mad, maka tak panjang lah. Ya, Allah panjang pada Allah tu. Ya, tak panjang. Ya, Akbar pun tak panjang. Ya, tak ada huruf mad ke situ. So itu je lah. Kalau Ustaz boleh respon, okey ke? Ke ada makna lain lagi? Ada benda lain yang Ajah nak tanya? Sebab kadang-kadang bila kita bertakbir tu kita nak masukkan sekali niat tu kan yang jadi panjang tu Ustaz. Itu dalam fiqh Syafi'i tu. Fiqh Syafi'i sebab tu orang yang was-was susah sikit. Ya, orang yang was-was. Kalau sebab dah tanya soalan fiqh kan, Ustaz jawab lah ya. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi, kalau seseorang tu keluar daripada rumah, tujuan dia untuk solat, menuju ke masjid, ya, kemudian dia sampai, katalah dia angkat takbir Allahu Akbar, ya, dia tak ada niat pun, dalam mazhab Hanafi sah. Pasal niatnya sudah dipasang ketika dia nak keluar dari rumah. Itu mazhab Hanafi, dia lebih mudah lah, ya. Tapi kita dalam Syafi'i memang agak sikit sebab dia ada ta'arad dia, ya, ada ta'yin dia, ya. Jadi tu kena macam tadilah, ya. Orang Melayu biasa dia panjanglah sikit. Sahaja aku sembahyang isyak 4 rakaat, ya, menghadap kiblat kerana Allah, ya. Jadi panjanglah. Sedangkan solat isyak memang 4 rakaat. Kalau tak sebut 4 rakaat boleh tak? Sebenarnya Ajah baru join kita. Cerita ni dah lama kita bincang sebenarnya. Ya, tapi Ajah tanya tu Ustaz layan lah juga. Ya, dan sebagai ulang kaji pada orang lain, ya. Isyak memang 4 rakaat. Jadi kalau kita tak sebut saja aku solat isyak, memang nak sembahyang isyak pun, ya. 4 rakaat kalau tak sebut sah tak sah. Kerana isyak memang 4 rakaat. Tak ada isyak 2 rakaat melainkan orang yang mengqasar solat. Ya, menghadap kiblat memang solat memang menghadap kiblat. Lillahi ta'ala, mana ada orang sembahyang kerana mak mentua, tak ada. Orang sembahyang kerana Allah. Ya, sebab tu para ulama sebut, ya, kalau dia angkat takbir Allahu Akbar, ya, dia tahu dah dia nak solat isyak, ya. Walaupun dia tak sebut detail, tak apa. Dah masuk dah tu, tak payah. Allah panjang, ya. Jadi tak boleh, mana boleh panjang macam tu, ya. Allahu Akbar, ya, 2 harakat saja. Ya, tak perlu panjang. Jadi macam itulah, ya. Jadi jangan terlalu apa kita panggil timbulkan isu lah, ya. Kesian orang yang was-was, kesian. Ya, angkat takbir sampai 13 kali, 14 kali, ya. Jadi sebab itu para ulama, ya, dalam mazhab Syafi'i ini dia buat kaedah bukan untuk menyusahkan, ya, tapi kerana orang Melayu ni kadang was-was. Ya, tu cerita ni, ya. Ni ada bincang panjang dalam kitab-kitab ulama Syafi'iyah lah. So macam itulah, ya. Sedang-sedang aja, ya. Munasabah, jangan terlalu dipanjangkan. Itulah, ya. Allahu Akbar. Sudah, ya. Arab lagi senang kita tengok, ya. Sebab dia mazhab Hambali. Hambali dia tidak menekankan sangat tentang apa ni, ya, tentang berpanjang-panjang dalam lafaz tu. Dia dipanggil lafaz niat tu. Ya, sedangkan niat tu adalah lintasan hati. Itu sajalah cerita dia. Okey, ada lain? Silakan tuan-tuan, ya. Ada, tak ada? Kalau tak ada, kita sambung. Zaid bin, apa tadi yang pertama? Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah, beliau adalah maula Rasulullah. Siapa ingat? Ya, apa perkataan maula? Maula tu apa, tuan-tuan? Maula tu merujuk kepada apa, Datuk Osman? Maula. Apa beza maula dengan hamba, Datuk Osman? Maula ni bukannya macam dia tolong-tolong kan Ustaz? Oh, kalau maula tolong-tolong. Okey, kalau hamba? Hamba tu dia beli, dia dah boleh merdekakan. Tapi kalau maula ni mungkin anak orang Ustaz. Anak orang, ya. Okey. Try siapa lagi? Okey, terima kasih. Haji Syahri, apa beza maula dengan hamba? Maula ni hamba yang dah dibebaskan. Ya, betul. Okay, ya. Jadi betul, ya. Sebenarnya hamba Zaid bin Harisah ni hamba asalnya. Ya, siapa yang beli Zaid bin Harisah ni, Syirin? Siapa beli Zaid bin Harisah? Apa tu? Hakim tu, Hakim. Hakim bin mana Hizam. ni, ya? Hakim bin Hizam. Anak saudara pada Khadijah. Anak saudara kepada Khadijah. Jadi nama dia Hakim, panjang, ya. Dekat kaf tu panjang.
Ya, tadi Hajah kita tanya kan, hakim, bukan hakim. Kalau hakim tu pemerintah, ruler, ya. Tapi hakim, mana orang yang bijaksana. Macam Luqman Al-Hakim, panjang. Kaf tu panjang. Jadi Hakim bin Hizam, beliau adalah anak saudara kepada Khadijah, ya. Khadijah, dal, ya. Khadijah. Jadi bila beliau beli Zaid bin Harisah, masa Zaid bin Harisah masih budak-budak lagi, ya. Sebab tu dipanggil budak, ya. Sebab memang kebanyakan hamba itu dibeli ketika umur muda. Kanak-kanak biasanya, budak lagi. Jadi bila dia beli, dia tak perlu dah, ya. Sebab dia banyak hamba dia. Dia hadiah pada Khadijah. Jadi bila Khadijah kahwin dengan Nabi, Khadijah hadiah pada Nabi. Nabi pula tak perlukan hamba. Ya, pasal Nabi very independent kan. Jadi Nabi beli, ya, Nabi tak beli pun, ya. Nabi diberi hadiah. Lalu Nabi bebaskan Zaid bin Harisah. Maka Zaid pun dipanggil Maula Rasulillah. Ya, Maula maknanya orang yang telah dibebaskan, hamba telah dibebaskan. Dia anak orang betul, ya. Zaid tu anak kepada Harisah. Beliau ditangkap dalam peperangan antara kabilah dan beliau dijual di pasar hamba. Asalnya dia bukan hamba, ya. Sebab itu bila dia kahwin dengan Zainab binti Jahash, ya, beliau masih dianggap hamba sedangkan dia dah dibebaskan. Jadi Zainab rasa macam tak sekufu. Tak sekufu maknanya tak satu level lah, ya. Sebab Zainab Quraisy pula Bani Hashim. Bani Hashim memang, ya, memang dia ranking paling atas. Ya, jadi Zaid pula bekas jadi hamba. Jadi itu yang dia rasa macam tak sekufu, ya. Dan perkahwinan mereka akhirnya membawa kepada perceraian dan akhirnya Allah perintah Nabi untuk kahwin dengan Zainab binti Jahash, Zainab binti Jahash, isteri Zaid tadi, untuk, ya, memberitahu kepada masyarakat bahawasanya bekas isteri anak angkat, bapa angkat boleh kahwin. Tapi kalau bekas isteri anak sendiri, anak kandung tak boleh. Ya, itu panjang ceritanya tapi menariklah. Okey, itu Zaid bin Harisah. Ya, ketika hijrah umur dia 35 tahun. Jadi tuan-tuan ingatlah, Nabi hijrah 53. Zaid terbalik je. Ya, umur 35 tahun. Ya, beliau yang menemani Nabi ketika dakwah di Taif. Nabi kena baling batu tu, Zaid lah yang tadah badan dia. Ya, dialah yang paling teruk luka-luka dalam peristiwa dakwah di Taif. Jadi Zaid bin Harisah, ya, beliau meninggal masa peperangan Mu'tah, ya, perang Mu'tah, ya. Jadi itu kita tanya pada, kalau Datin Lin ingat lagi, ya, kita cerita tentang perang Mu'tah, ya. Datin Lin dia jawab silap sikit, ya, dia jawab Mu'ta'ah, dia jawab, ya. Ustaz kata terbalik tu, dia pun jawab, ya, Mu'tah Ustaz, ya, saya dah pergi tempat tu, ya, dia kata tu dalam kuliah Khulafat Rashidin, ya, Jumaat baru-baru ni. Jadi beliau adalah Maula Rasulillah. Okey, ya. Zaid yang kedua yang popular, ya, sebab kita akan jumpa nama ni banyak kali. Zaid yang kedua, Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit, ya. Zaid bin Sabit, beliau adalah budak muda, umur 11 tahun masa Nabi datang hijrah, ya. Dan beliaulah yang pandai bahasa Hebrew. Dialah yang jadi juru cakap Nabi, jadi penterjemah Nabi, ya, jadi tukang tulis. Dan beliau budak yang pandai matematik, kan. Jadi bila dia pandai matematik, ilmu apa yang dia bagus? Siapa pandai matematik ni, ilmu yang dia handal nanti ilmu apa? Apa ni? Falak. Ya, ilmu Falak. Ilmu falak, okey. Lain satu lagi yang lebih mudah. Astronomi. Orang pandai matematik, dia akan pandai ilmu tu. Ilmu apa tu? Astronomi. Astronomi tu falak lah. Falak bahasa Arab. Ilmu apa tuan-tuan? Ilmu kira mengira ni dalam bab fiqh, ilmu apa tu? Zakat ke Ustaz? Faraid. Sebab faraid itu ada pecahan. Ya, kalau suami meninggal dia dapat 1/8, kalau isteri meninggal 1/4, apa semua. Itu memang perlu matematik lah. Ya, kalau tidak susah lah sikit. Okey, betul Haji Hasan. Terima kasih. Ya. Kemudian kita ada Zaid bin Arqam. Apa masuk? Ya, ada 3 tu. Zaid bin Harisah selesai. Ya, Maula Nabi. Zaid bin Sabit, budak muda, budak kecil yang pakar faraid, dan beliau juga yang menjadi salah seorang daripada ahli jawatankuasa tulis balik Quran. Masa Quran nak di standardize kan, Zaid bin Sabit lah salah seorang daripada dia punya ahli jawatankuasa dia. Beliau lah yang buat perbandingan, buat comparison and contrast antara Quran ni, Quran sana, ya. Beliau yang menjadi, kita kata kita panggil head of committee lah, ya, head of committee members tu. Zaid bin Sabit.
Yang ini Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam ni, ya, tuan-tuan kena kenal juga. Pasal beliau yang dengar, ya, Abdullah bin Ubay kutuk Nabi. Ya, nah, Abdullah bin Ubay dikutuk, dia hentam Nabi semua sebagainya. Zaid bin Arqam dengar, bila dia balik jumpa Nabi, dia bagi tahu, orang tak percaya. Ya, Nabi kata mungkin kamu salah dengar. Zaid kata tak, ya Rasulullah. Jadi bila Nabi komen macam tu, sahabat-sahabat pun nampak macam tak terima apa yang dia cakap. Dia menyembunyikan diri kat rumah, malu dia. Ya, sebab seolah-olah orang tak percaya cakap dia. Dan akhirnya Allah turunkan ayat bagi tahu memang, ya, Abdullah bin Ubay yang bersalah. Maka naiklah nama Zaid bin Arqam. Macam biasalah tuan-tuan. Ya, dulu pun sahabat-sahabat Nabi kadang-kadang terasa hati. Ya, sebab Nabi sebut tu pasal Zaid bin Arqam masa tu masih budak-budak lagi, takut salah dengar. Ya, tapi macam tadilah, bila Quran turun, no comment lah. Ya, semua orang terimalah. Jadi Zaid bin Arqam dia meninggal tahun 66 Hijrah. 66 Hijrah. Maknanya dia meninggal tu selepas daripada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, panjang umur dia. Jadi apa cerita dia? Kita masuk, ya. Annahu qala, ya, bahawasanya Zaid bin Arqam berkata, in kunna la natakallam fi shalah. Ya, jadi dia kata dulu dalam solat, fi shalah, dalam solat tu. Dalam solat, mana solat ni adalah sembahyang, ya, kunna la natakallam, kami bercakap-cakap dalam solat. Ya, ni peringkat awal, ya, masa di Madinah ni tuan-tuan, bukan di Mekah. Dah di Madinah ni, ya. Ala ahdi Rasul, zaman Nabi masih hidup. Kalau tuan-tuan dengar ala ahdi, maknanya pada zaman Nabi masih hidup. Ya. Yukallimu ahaduna, salah seorang daripada kami bercakap kepada sahibahu, kepada kawannya, bihajatihi. Jadi dia bagi tahu, aku ni ada masalah ni lah. Aku ni, dia cerita dalam solat. Ya, ni peringkat awal dulu tuan-tuan. Hadis ni hadis Bukhari Muslim ni, hadis sahih. Ya. Hatta sehinggalah nazalat turun ayat apa? Ayat tadi, ya, yang Datuk Osman tanya tu. Ya, surah apa Ustaz? Al-Baqarah. Ayat berapa? 238. Apa ayatnya? Hafizu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Satu ayat tu. Bila turun je ayat tu, ya, kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, ya, ayat 238 sebelah kanan kan, atas sekali. Ya, atas sekali sebelah kanan. Ya, kalau siapa yang jumpa muka surat berapa boleh share dengan orang lain. Ya, senang kawan-kawan nak cari. Ya, muka surat berapa tu? Tolong share. 39. Muka surat 39. okey, muka surat 39. Ya, muka surat 39 tapi ayat 238, ya. Jadi tuan-tuan boleh tengok sebelah kanan atas sekali. Hafizu, apa makna hafizu? Jagalah, peliharalah ala salawat, ya. Semua solat kita kena jaga. Wassalatil wusta, khususnya solat wusta. Solat wusta ni solat kat tengah-tengah tu. Ya. Jadi kita ada 5 solat fardu. Solat tengah-tengah solat apa? Solat apa, tuan-tuan? Asar Ustaz. Jadi ada beberapa pendapat, ya. Jadi kalau kita kira daripada subuh, maka solat asar lah dia. Ya, kalau kita kira daripada subuh. Tapi kalau kita kira solat tu daripada maghrib, sebab hari baru kan maghrib. Jadi tuan-tuan, di sini ada ijtihad para ulama yang berbeza. Ya, kita kata solat, ya, tengah-tengah mestilah asar. Itu kalau kita subuh yang pertama, subuh, zuhur, asar. Ya, tapi kalau kita kira hari baru, maghrib dulu. Maghrib, isyak, maknanya solat wusta, solat apa? Solat subuh, tuan-tuan. Jadi yang mana satu betul? Dua-dua betul. Ya, kerana ayat pertama Allah kata jagalah, peliharalah, ya, semua solat. Jadi semua solat tu, ya, equally important. Ya, semua tu penting, ya. Tapi yang paling penting yang biasa orang tinggal, solat apa yang biasa orang tinggal, tuan-tuan? Solat apa biasa orang tinggal? Ya, solat apa? Asar. Solat asar, ya. Tapi ada solat apa yang ketika solat tu orang tertinggal pasal dia tidur. Dia masih tidur, ya. Solat subuh, tuan-tuan. Solat subuh. Kalau kita buat suwi, Ustaz tak pernah tengoklah suwi orang buat lah kan. Tapi kalau adalah suwi, agaknya ramai orang tinggal solat asar ke ramai orang tinggal solat subuh? Ya. Subuh Ustaz. Subuh lagi ramai orang tinggal. Sebab itu sebahagian para ulama tafsir kata, maksud solat wusta, solat tengah tu adalah solat subuh. Pasal kita kena kira solat tu daripada permulaan hari maghrib.
Maghrib the first one, Isyak the second one, number 3. The third one is what? The third one is subuh, tuan-tuan. Subuh. Tapi kalau orang nak kata asar pun tak salah. Sebab asar pun ramai orang tinggal. Balik awal, keluar pukul 4, dia ingatkan sempat sembahyang asar, rupanya hujan. Terperangkap dalam jam. Nak singgah kat RNR pun penuh, tak ada parking. Payung pula tak ada, nak pergi surau jauh. Akhirnya memang tak solat lah. Berapa ramai orang tak solat, tuan-tuan. Tapi subuh saya rasa lagi ramai orang tak solat. Sebab apa? Sebab memang subuh tu waktu orang tengah nyenyak tidur. Orang yang tidur lambat, nak buat macam mana? Jadi memang dia terlepas subuh tu. Yang biasa orang qada ialah subuh biasanya. Nasib baik subuh tu tak boleh jamak. Kalau dijamak, dia akan jamak dengan apa, tuan-tuan, subuh ni? Datuk Osman, biasa kita jamak subuh dengan apa? Orang Melayu lah. Dia jamak dengan subuh dengan subuh tak ada jamak kan? Memang tak ada, tapi dia jamak juga. Dengan apa tu? Duha, Ustaz. Duha. Memang tak ada. Mana ada kan? Tapi dia jamak juga dengan duha. Sebab dia bangun tu memang waktu duha. Kita pun kadang-kadang telajak juga. Zaman-zaman muda dulu lah. Mungkin. Okey, selesai di situ. Jadi bila turun ayat hafizu ala salawat was salatil wusta, maka Allah kata waqumu lillahi qanitin, maka berdirilah kamu mendirikan solat itu semata-mata kerana Allah, qanitin dalam keadaan taat. Sebab tu dipanggil qanitin. Qanitin tu orang yang taat. Sebab tu dipanggil kunut. Kunut ni daripada perkataan qanitin. Kunut. Jadi kunut tu mana orang yang taat. Jadi sebab tu kunut ada dua. Apa ni Hajar Zainab? Kunut ada dua. Satu kunut sebelum rukuk, yang kedua kunut selepas bangun daripada rukuk. Yang biasa tuan-tuan dengar ialah kunut bangun daripada rukuk. Lepas subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, tuan-tuan mau sami Allahu liman hamidah. Kita pun baca kunut. Tu kunut yang biasa kita jumpa. Satu lagi kunut kata ulama tafsir ialah memanjangkan surah selepas Fatihah. Mana lepas Fatihah tu kita baca surah yang agak panjang. Baca Al-Waqi'ah ke kan? Iza waqa'atil waqi'ah. Baca suratul Muluk ke, baca surah-surah yang agak panjang sikit. Terutamanya pada solat Isyak, solat subuh, dan juga solat malam. Jadi itu juga dipanggil kunut. Tapi kunut yang ini tidak popular. Kerana kita dah duduk dalam kepala kita mindset bila kita kata kunut tu ialah angkat tangan berdoa selepas masa iktidal. Betul juga, tak salah. Cuma macam tadilah kalau kita tengok orang yang solat Isyak, kita pergi ke negara Arab, pergi Mekah, Madinah, pergi negara-negara yang negara Arab ni biasanya dia punya bacaan surah dalam solat tu agak panjang. Jadi itu juga dipanggil kunut. Ada soalan silakan. Ada maka kata Zaid bin Arqam fa amirna bisukut, maka kami diperintahkan untuk diam. Jadi ketika solat tak boleh bercakap dah. Wa nuhina anil kalam, dan kami dilarang daripada bercakap-cakap. Muttafaqun alaihi ni hadis yang merujuk kepada riwayat dua orang ulama besar, Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ambil maksud dia muttafaqun alaihi. Kita selalu jumpa ni. Muttafaqun alaihi maknanya hadis yang diriwayatkan oleh dua orang ulama besar dalam bidang hadis yang kita panggil dia sebagai siapa? Sebagai Amirul Mukminin, Amir Al-Mukminin dalam bidang hadis. Al-Imam Al-Bukhari yang berasal daripada Bukhara, Uzbek, dan juga Imam Muslim yang berasal daripada Naisabur. Naisabur tu di mana? Naisabur tu ialah di Iran sekarang ni. Di sebelah apa kita panggil, di sebelah timur Iran yang berjiran dengan Turkmenistan. Sebelah-sebelah. Itu memang tempat ulama-ulama besar lah. Ni zaman dulu bukan Syiah ni. Syiah ni zaman sekarang. Dulu-dulu. Okey, selesailah. Hadis itu lafaznya lafaz Muslim. Jadi dalam Sahih Bukhari dia punya wording tu sikit ada beza. Tapi maknanya lebih kurang sama. Sebab tu tuan-tuan kena baca habis hadis tu. Dia kata situ wal lafzu li Muslim. Maknanya lafaz ada pada Imam Muslim. Maksudnya wording yang kita pakai ni wording yang dalam Sahih Muslim.
Kalau wording dalam Sahih Bukhari sikit ada beza, ya. Ada slight difference, ya. Ada apa kita panggil perbezaan sedikit tetapi maknanya hampir sama, so boleh terima. Dilarang berkata-kata dalam waktu solat, ya, dalam solat. Dulu boleh, sekarang dah tak boleh, ya. Itu hadis yang ke 235, ada berkait dengan ayat 238 suratul Baqarah, ya. Turun ayat tu di Madinah, ya. Okey. Ada tak ada soalan? Kita masuk 236 daripada Abi Hurairah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam at-tasbih lirijal, ya. Jadi kalau kita nak tegur imam, kalau imam ada buat silap, maka kita tasbih subhanallah, ya. Imam tersilap, ya. Imam naik takbir, nah daripada rakaat pertama naik rakaat kedua kan, Allahu akbar, ya. Dia pun naik rakaat kedua, tiba-tiba dia baca surah terus, Fatihah tertinggal. Kita pun subhanallah, ya. Kita sebut subhanallah. Kalau, ya, di kalangan makmum lelaki. Tapi kalau perempuan jangan sebut subhanallah, ya. Wat tasfiq lin nisa, dan hendaklah bertepuk tangan bagi perempuan, ya. Tepuk tangan tu bukan macam tu, ya. Macam mana tepuk tangan dia, ya? Apa ni Kak Mai, macam mana tepuk tangan orang perempuan? Bukan gini, ya. Macam mana tepuk tangan tu? Sebab kalau macam ni kita dah gerak dua tangan ni, ya. Macam mana nak pastikan kita hanya gerak satu tangan? Macam mana, tuan-tuan? Tak faham. Kat paha, kalau kita duduk Kat paha. Tepuk kat paha. Paha tu kalau kita duduk, apa ni Puan Sri, kalau kita tengah duduk, yes. Tapi kalau kita berdiri, ya, kita jauh tu bergerak ke paha tu. Kak Mai, macam mana Kak Mai? Right hand side, tap on left hand side. Tu jawapan dia, tuan-tuan. Ni atas ni. Ya, tu Puan Sri, ya. Jadi atas kanan, sebab kanan memang kat atas dah, ya. Kalau kita buat kiri dah bergerak beberapa kali tu, ya. Jadi kita kurangkan gerakan. Walaupun tak batal solat, ya. Tapi macam kanan kan, kita angkat saja kanan tu, ya. Lebih kuat sikit lah, ya. Ya, kuat sikit. Kalau sekali tak dengar, dua kali. Ya, kalau dua kali tak dengar, tiga kali, ya. Jadi imam tu kena pasang telinga lah, ya. Jangan dia menonong je, ya. Jadi kalau kita duduk, ya, kalau kita duduk tasyahud akhir, Puan Sri apa Insun, kalau kita duduk tasyahud awal ataupun duduk antara dua sujud atau tasyahud akhir, barulah kita tepuk paha kita, sebab masa kita duduk kita tangan tak pegang tangan. Tapi kalau kita berdiri, tangan pegang tangan, ya. Jadi dua kedudukan yang berbeza tu, ya. Boleh faham, ya? Boleh, ya, sama-sama. Okey, ya. Jadi kita duduk, masa duduk tu baru paha kita, ya. Kita punya paha. Tapi kalau kita berdiri, kita tak paha, ya. Kita tangan saja, ya. Macam tu. Okeylah, ya. Itulah cerita dia, ya. Jadi apa ni, tasbih bagi lelaki subhanallah, tepuk tangan, ya. Tapi bukan teluk tangan tu, tepuk tangan. Tapi tepuk tangan bukan macam tu, ya. Dia dah dua dah tu, ya. Jadi kanan, tangan kanan tepuk, ya, atas tangan kiri. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan, ya. Imam Muslim menambah di dalam solat, zada Muslim fi solat. Maksudnya dalam solat ni, ya, dalam solat. Jadi kalau kita tengah ramai-ramai baca, ya, baca surah sesuatu, imam salah, ya, di luar solat, tak baik, kita tak payahlah baca subhanallah. Tuan-tuan boleh baca je lah ayat tu, ya. Kita betulkan. Kadang dia tertinggal sesuatu perkataan, ya. Ketika solat berjamaah, maksudnya, ya, bila imam keliru dalam bacaan, biasa imam kadang tertukar, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum, ya, itu bacaan dalam surah Al-Muluk kan, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum. Kalau dalam surah Sajdah, wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum, dia dekat-dekat. Wa yaquluna mata hadza sama. Tapi kalau dalam surah Al-Muluk Tabaraka, dia al-wa'du, ya. Kalau di dalam surah Al-Fathu, ya, dalam surah Sajdah Al-Fathu ada beza. Wa yaquluna mata hadzal wa'du wa yaquluna mata hadzal fathu. Dia tertukar. Bila tertukar, ya, makmum di belakang dia tepuk saja, ya. Dia subhanallah tadi, dia subhanallah, ya. Sebahagian pendapat kata kalau kita imam tak dapat, bila kita subhanallah, imam tak dapat tahu yang mana satu salah, ya. Jadi boleh tak, ya, ada dalam hadis lain pula cerita
Boleh tak makmum tu terus sebut wa yaquluna mata hadzal fathu? Boleh. Ya, boleh, dia boleh baca dia. Sebab kadang-kadang bila kita subhanallah, ya, dia lebih pada imam tertinggal sesuatu rukun. Ya, tapi kalau kita baca ayat tu, kita ulang ayat tu, adalah merujuk kepada bacaan ataupun perkataan yang tertukar, yang terkeliru. Ya, jadi ada dua benda yang berbeza tu. Satu, dia punya rukun dia, ya, dia punya amalan tu. Ya, patutnya dia apa kita panggil, ya, patutnya dia bangun. Tiba-tiba dia apa? Rakaat ketiga bangun rakaat keempat. Tiba-tiba dia terus sujud tahiyat akhir. Kita sebut subhanallah lah. Ya, kita sebut subhanallah sebab dia bukan baca, dia buat. Tapi kalau dia baca ayat dan dia keliru, yang itu kita tidak subhanallah, tetapi kita baca balik ayat yang sama. Boleh tak? Jawapannya boleh. Ya, tu ada hujah, ada dalilnya, ya. Sedangkan bagi perempuan ialah dengan menepuk tangan, maksudnya tangan kanan ditepuk kepada atas tangan sebelah kiri. Menegur imam dengan cara tersebut, ya, yang di atas adalah wajib lah, sebab kalau dia salah, maknanya kita biarkan dia berdosa sebab dia mengubah ayat Quran. Ya, ataupun dia tertinggal kan satu rakaat dia tersilap. Jadi bila dia tertinggal satu rakaat, dah tak sah, jadi wajiblah kita tegur dia. Bukan sunat, ya, sebab nanti solat tak sah. Ya, jadi sebelum dia tersilap bagi salam, kita tegur dulu. Tapi kalau sampai kesudah, ya, dia bagi salam dia tak perasan, tu tak mampulah nak cakap macam mana. Ya, dia pun bagi salam. Bila dia tengok belakang, sebab tu imam dia tak boleh menonong ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Jadi sebab tu bila kita assalamualaikum, bukan macam tu aja. Ya, maknanya badan kita pun boleh kita apa ke belakang. Ya. Jadi yang assalamualaikum warahmatullahi yang pertama, rakaat yang kedua, ya. Kemudian dia perasan orang tak bagi salam lagi. Telinga nak kena, sebab tu jaiz, ya. Imam dan kita panggil Bilal, ya, 60 berapa Haji Hasan, 65 ke yang tak boleh pegang jawatan di masjid? 60 kan 65? 60, lebih daripada 60. Macam mana? 60 ke atas tapi. 60 ke atas, ya. Jadi sebab apa? Sebab takut dia tak berdengar. Ya, jadi orang tak bagi salam, dia dah tahu dah dia buat silap. Orang tak bagi salam dan orang masih duduk tahiyat akhir lagi. Ya, jadi imam kena bangunlah, ya. Dia bangun Allahu Akbar, tak payah niat lagi. Dia tertinggal satu rakaat. Makmum tak bagi salam. Patutnya makmum ikut imam kan? Tapi macam mana makmum nak ikut imam? Ya, sebab imam baru 3 rakaat. Ya, jadi imam pun naik balik. Bila naik balik, ya, dia baca Fatihah balik, kemudian dia rukuk, dia sujud. Bila dia sujud, ya, dia masuk tahiyat akhir, imam bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, baru makmum bagi salam. Ya, sebab kalau makmum bagi salam, makmum pun sama-sama salah. Ya, melainkan zaman Nabi, ya, bila imam rakaat kedua dia bagi salam. Ya, kerana asal solat, tuan-tuan ingat tak? Masa kat Mekah, Aisyah kata, solat Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh ni semua 2 rakaat. Kita dah baca dah dalam Bulughul Maram. Ya, asal 5 waktu ni semua 2 rakaat. Ya, itu kita dah baca awal. Tuan-tuan yang baru beli kitab ni cuba tengok balik, ya. Kemudian bila pindah ke Madinah, barulah Jibril bagi tahu Nabi Muhammad, Zuhur ni 4, Asar ni 4, Maghrib 3, Isyak 4, Subuh kekal 2, ya. Jadi bila Abu Bakar dan Umar solat di belakang Nabi, bila dia solat Asar sebahagian riwayat sebut, ya, bila Nabi bagi salam selepas 2 rakaat, Abu Bakar tak tegur. Umar pun tak tegur sebab Umar dan Abu Bakar mereka sembahyang bersama Nabi semasa di Mekah. Dan mereka tahu sembahyang masa di Mekah 2 rakaat saja selepas Isra' Mi'raj. Jadi bila sampai di Madinah, ya, bila Nabi sembahyang 2 rakaat pula, Abu Bakar dan Umar dia tak tegur. Ya, yang tegur tu orang Madinah. Pasal apa orang Madinah tegur? Orang Madinah dia tak sembahyang dengan Nabi masa Mekah dulu. Tuan-tuan faham tak maksud Ustaz ni? Haji Asy'ari faham tak maksud Ustaz? Faham Ustaz. Ya, ya, okey. Jadi sebab tu yang tegur Nabi tu orang Madinah. Orang Madinah yang selalu tegur, ya. Pasal orang Madinah tak tahu cerita. Ya, tapi orang Mekah ready, daripada dia steady je. Dia diam je, ya, sebab dia tahu dah. Mungkin solat tu jadi 2 rakaat balik. Ya, nanti lepas solat nanti Nabi ceritalah. Ya, tapi orang Madinah pula tanya Nabi, ya. Orang Madinah tanya, hal apa kita panggil hal qasarta salatak. Ya, wahai Rasulullah, adakah engkau mengqasar solat? Ya, jadi Nabi pun bagi isyarat pada Abu Bakar dan Umar, ya. Mereka pun bagi isyarat, ya, bagi isyarat betul, ya, memang Nabi buat 2 rakaat. Nabi bangun balik. Allahu Akbar, Nabi sambung 2 rakaat.
Ya, tak perlu niat balik sebab niat tadi dah 4. Jadi niat sekali je. Masa rakaat pertama, rakaat ketiga tak payah niat. Ya, rakaat keempat tak payah niat dah. Adakah masih dikira dalam solat? Masih kalau dia tidak bercakap-cakap. Kalau dia dah bercakap-cakap tak boleh lah. Ya. Jadi kalau setakat apa kita panggil ya, astagfirullah tak apalah. Boleh ya, astagfirullah ya. Dia istighfar. Dia tengok orang tak bagi salam lagi. Peliklah. Ya, dia nak tanya orang macam mana orang dalam solat. Dia bangun. Allahu akbar ya. Makmum tak ikut. Makmum duduk saja tahiyat akhir. Tunggu sampai imam bagi salam barulah ya makmum bagi salam. Itulah cerita dia tuan-tuan. Ada soalan? Silakan. Apa nak tanya? Ya. Kak Suharti, okey? Kak Suharti. Okey Ustaz. Bising je cucu saya. Tutup. Ya. Okey, orang lain. Kak Masyitah ada apa nak tanya? Silakan. Ya. Kalau ada, ya. Siapa lagi kat situ? Ya. Apa ni? Apa? Kak. Ya. Kalau imam tu masih lagi tak perasan, habis makmum nak tunggu juga lagi atau terus bagi salam aja? Kalau lah imam tu masih kuat. Makmum tak boleh bagi salam kan? Pasal dia tak habis lagi dan dia tahu orang yang bagi salam tu orang yang tak perasan, sama-sama tak perasan. Dia pun bagi salam. Tiba-tiba ada orang tegur kan? Jadi baru betul lah sebab 3 rakaat tak munasabah. Sebab kalau 2 rakaat ya, tu mungkin ya. Walaupun 3 rakaat tu kalau salah memang dia kena tambah lah. Tapi kalau katalah sampai kesudah imam tak sedar, imam memang tak boleh nak buat apa. Dia dah selesai dah. Tapi makmum tu lah ya. Jadi kalau makmum yang perasan imam tak selesai lagi, ya, patutnya salah seorang daripada makmum dia kena ke depan sikit ataupun dia duduk dalam saf yang sama, dia menjadi imam. Biasanya kita ke depan lah. Ya, sebab orang lelaki dia kena ke depan sikit dan dia sebab kat depan dia tu ada imam. Ya, jadi macam mana? Takkan dia nak tolak imam tu. Jadi dia ke depan sikit, dia pun bangun Allahu akbar. Dia gantikan imam yang tak perasan tadi. Makmum akan ikutlah. Ya, tambah 1 rakaat. Imam tak boleh nak tolong. Jadi imam kalau dia perasan, dia akan masuk jadi makmum balik. Ya, dia kena mula balik all over again. Dia masuk rakaat pertama balik. Yang makmum sudah masuk rakaat yang keempat. So macam tu je lah kaedah ni. Itu dalam fiqh. Sebab tak pernah berlaku zaman Nabi. Jadi bila benda tu tak berlaku zaman Nabi, maka para sahabat ataupun para ulama kemudian dia akan buat kaedah ijtihad, berdasar pada ijtihad. Ya, berdasar pada ijtihad. Itulah cerita dia. Ya. Boleh? Okay. Apa Kak? Okay. Apa Mariatun? Boleh. Okay, ya. Terima kasih Ustaz. Yang lain silakan. Ya, Kak Mas ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Jamal. Alhamdulillah. Kalau ada buat silap apa-apa pun, kita bila yang nak sujud sahwi tu? Sujud sahwi ya biasanya sebelum bagi salam lah. Itulah tadi rakaat keempat nanti. Rakaat keempat. Rakaat keempat Makna ialah tadi Ustaz kata terus bagi salam aja, tak ada mention pun sujud sahwi. Yalah sebab understood lah. Betul dah understood. Jadi kalau tuan-tuan nak detail macam tu lah ya. Dia adalah sujud sahwi, tapi sujud sahwi tu ya kedudukan dia sunat saja kan. Memang bukanlah sunat sahaja tu mana tak boleh buat. Tapi kalau 1 rakaat tambah tu wajib. Sebab kalau tidak tak sah. Ya, sebab tu ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahawasanya sujud sahwi boleh dibuat selepas salam. Kalau bagi orang yang terlupa, dia dah tertinggal, lepas tu terlupa pula. Ya, dia buat selepas salam. Cuma yang masyhur sebelum bagi salam. Maknanya masuk rakaat keempat, kita habis tasyahud akhir, ya, kemudian kita sujud sahwi 2 kali, kemudian baru bagi salam. Ya, tu je. Apanya Haji Jamal. Ada lain? Silakan. Kalau ada. Terima kasih, Ustaz. Kalau tak, ya sama. Okey, 237, ya. Jadi hadis daripada Mutarrib, ya, Mutarrif bin Abdullah bin Ash-Shijir, ya, bin Shikhir, ya. Shikhir. Ya, bin Shikhir. Double kha tu ya. Bin Shikhir. Jadi dia Shi tu bukan Syah tu ya, bukan Syakhir. Betul kan ya? Shikhir. Ya, bin Shikhir. Kemudian ya daripada bapaknya. Maknanya bapak dia tu lah yang hidup zaman Nabi ya. Mutarrif ni mungkin tak jumpa lah Mutarrif bin Abdullah bin Shikhir ya. Daripada bapaknya. Jadi bapaknya tu Abdullah bin Shikhir tu. Abdullah bin Shikhir
Ya, dia kata ra'aitu, maknanya dia nampak sendiri. Aku telah melihat, ya, I saw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, sedang solat. Wa fi sadrihi, ya, izir, ya. Jadi aku tengok dada Nabi tu. Maknanya Nabi solat bersendirian lah, ya. Ni mungkin dalam perjalanan. Ya, dalam perjalanan, ya. Jadi apa ni, Nabi solat duha ke dalam perjalanan, ya, ataupun Nabi apa kita panggil, ya, Nabi berhenti di satu tempat, ya. Jadi sebab kalau perjalanan dah tentu tak ada solat sunat melainkan qabliyah subuh, ya, solat duha dan solat witir, ya. Di sini tak disebut, ya. Maka dah tentulah Nabi solat takkan dia pergi tengok dada Nabi kan, mestilah dia duduk di belakang. Jadi tak tahu masa bila sebenarnya, ya. Kalau tengok syarah hadis yang lebih panjang mungkin ada lah, ya, tapi Ustaz tak sempat tengok, ya. Jadi kita buat assumption, ya, maknanya Nabi solat bersendirian, ya. Ataupun, ya, Nabi sedang mengimamkan solat, tiba-tiba dia datang daripada arah depan, ya. Dia masbuk mungkin juga, ya. Jadi dia pun melihat Rasulullah solat, ya. Kemudian, ya, wa fi sadrihi, ya, pada dada Nabi itu dia nampak, ya, azir, ya. Ada macam, ya, apa ni, tuan-tuan ada yang pakai English translation ke? Bulughul Maram English translation ada? Sebab nak tengok Ustaz. apa terjemahan. Okey. Apa terjemahan English translation? I saw the messenger of Allah pray, sallallahu alaihi wasallam, praying while his chest was buzzing like the rumbling of a boiler due to crying. So maknanya dia rumbling, ya, rumbling, ya, ke Yeah, rumbling. Buzzing, buzzing, ya. Buzzing macam apa tadi? Buzzing like the rumbling of a boiler, macam Menggelegak, air menggelegak. Air menggelegak, ya. Ya, macam air menggelegak. Jadi bunyi dia tu, ya, bunyi tu macam air menggelegak. Macam mana, ya? Kalau kita masak air lah, ya, masak dengan kayu api mungkin nampak lagi lah, ya. Jadi bila kita boil apa ni air tu, ya, bila sampai ke tahap menggelegak dia, ya, maka macam itulah, ya. Seperti, ya, ka azir, seperti mana menggelegaknya mirjal. Mirjal tu alat yang diguna untuk memanaskan air, macam kita kata kettle lah, ya. Dia apa kita panggil, ya, macam kita guna apa dekat asrama dulu tu, yang masak air tu, apa nak masak Maggi tu, apa dipanggil tuan-tuan? Haji Jamal panggil apa tu? Heater. Macam heater lah, water heater, ya, macam water heater, ya. Dulu dekat ni RMC boleh bawa apa ke? Water heater ke, Haji? Apa ni? Haji Jamal. Ni bukan cerita agama ni, cerita pengalaman. Share lah sikit. Lama tak dengar ni Haji Jamal ni. Ustaz, maaf Ustaz tak dengar tadi Ustaz. Apa ni? Ya. Dekat asrama masak air macam mana? Oh, masak air kami kadang-kadang pakai ini, apa nama tu, fire starter tu dengan kita punya dapur mestin tu. Boleh bawa masuk asrama ke? Itu kena bawa selimut tu Ustaz, underground. Jadi macam mana nak sorok? Sorok apa, api tu tak nampak Ustaz. Tapi apa tu, Datuk Azizul, Datuk Osman ni dia budak baik-baik, dia tak boleh nak jawab benda ni. Sebab tu lah Ustaz tanya yang apa, yang bukan berdua-dua tadi tu. That's why I'm asking you. Tak adalah, kita hide the fire lah Ustaz. Kita ada blanket askar yang tebal warna hijau tu. Kita selubung tu. Tapi jangan pula sampai terbakar pula blanket tu. Ya. So maknanya samalah, ya. RMC pun tak boleh, ya. Dia tak benarkan juga bawa heater tu, ya. Tak. Tapi dah lama-lama tu kita apa tu ada boleh bawa heater dah. Awal-awal dulu tak boleh. Yang jadi boleh tu sebab apa? Ada dah 2-3 kali kebakaran. Blanket terbakar lah Ustaz. Yalah. Ya. Okay, thank you. Ya. Okey Ustaz. Okey, ya. Jadi itulah, ya. Dada Nabi tu masa Nabi baca ayat tu macam Nabi menangis. Ya, tersedu-sedu Nabi tu, ya. Jadi bukan dibuat-buat, ya. Kadang-kadang ada juga imam-imam ni saja-saja buat je nak bagi orang menangis, ya. Bukan tu.
Nabi memang naturally benda tu terdengar bunyi suara Nabi tu minal buka, disebabkan oleh tangisan. Al buka di situ makna tangisan. Di hadis ini diriwayatkan oleh oleh 5 ahli hadis kecuali Ibnu Majah. 5 ahli hadis kecuali Ibnu Majah. 5 tu siapa dia, tuan-tuan? Dimulai oleh siapa tu 5? Tuan-tuan kena tengok balik dia punya panduan muka surat 4 tu. Dia cuba tengok muka surat 4, apa panduan ni? Maknanya Imam Ahmad termasuk tak 5 tu? Masuk Ahmad Hanbal. Imam Ahmad masuk, Imam Ahmad masuk. Yang tak masuk siapa? Al-Bukhari dan Muslim. Bukhari Muslim tak masuk, Jadi 5 tu je. Sebab dia asalnya ada 7 kan? Ada 7, campur Imam Ahmad ada 7 lah. Jadi Al-Bukhari Muslim buang, tinggal 5. Imam Ahmad led by Imam Ahmad lah. Kemudian nak buang satu, buanglah Ibnu Majah. Jadi maknanya yang meriwayatkan yang 4. Soalan dia, pasal apa tak kata 4 ahli hadis? Kak Mariatun, pasal apa tak boleh kata 4 ahli hadis? Tak payah kata 5 ahli hadis kecuali Ibnu Majah. Pasal apa tak kata 4 ahli hadis saja? Why? 4 tak termasuk Ahmad Hanbal kan? Itu jawapan dia. Okey, tak apalah. Kak Mariatun ni faham ya? Ni tuan-tuan dan puan-puan yang lain faham tak? Pasal apa tak disebut 4 ulama hadis, Sebab kalau sebut 4 ulama hadis, Ibnu Majah masuk. Imam Ahmad tak masuk. Jadi kena sebut 5 ulama hadis. Baru kita sebut except kecuali siapa? Kecuali Ibnu Majah. Kena cakap macam tu, Itu dia punya kaedah dia, tuan-tuan. Jadi nanti kalau orang tanya kita, siapa yang riwayatkan? Kita kata 5 ulama hadis. Understood lah. Imam Ahmad termasuk. Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Kecuali Ibnu Majah. So tinggal 4 lah. 5 tolak 1. Tapi kita tak boleh kata 4 ulama hadis. Kalau kita kata 4 ulama hadis, Imam Ahmad tak masuk. Tuan-tuan kena fahamkan dulu yang muka surat 4 tu, tuan-tuan. Baru tuan-tuan boleh tahu dia punya ringkasan ni. Hadisnya sahih seperti mana disebut oleh Ibnu Hibban, ketika solat Rasulullah pernah menangis, bukan makna sentiasa jadi pernah menangis. Sehingga suara tangisnya terdengar oleh makmum. Jadi kalau terdengar oleh makmum tak ada masalah, Jadi saya melihat Rasulullah. Dia melihat. Jadi bila melihat tu macam mana duduk belakang tak nampak, dia boleh dengar saja. Jadi ada benda yang missing dalam terjemahan. Dalam maksud di sini. Jadi ketika solat Nabi pernah menangis sehingga suara tangisnya terdengar oleh makmum. Dan dapat dilihat oleh salah seorang makmum yang mungkin baru nak datang. Dia baru join, dia lambat, dia masbuk. Dia lalu depan Nabi, mana bukan depan lah, tepi lah. Kalau lalu depan Nabi macam mana pula orang solat? Imam solat kita tak boleh lalu depan. Jadi melainkan Nabi solat di kawasan terbuka. Nabi pakai kayu kan, Nabi cacak kayu depan Nabi sebagai sutrah. Sebab tu kalau kita sembahyang di tengah-tengah, tengah-tengah masjid, mana kita, sebab tu orang sembahyang dekat dinding, orang sembahyang tepi dekat tiang, orang letak sesuatu di depan sebagai sutrah. Jadi kalau ada orang lalu depan, dia lalu ke depan lagi. Dia tak langkah depan kita, dia macam tu. Jadi dia pun tengok, dia nampak, apa kita panggil, apa istilahnya tadi, macam menggelegak nak dada Nabi tu. Seperti menggelegaknya air, yang sedang menggelegak, yang sedang dipanaskan. Jadi hukumnya boleh menangis ketika solat, boleh, tidak membatalkan solat, cuma jangan sampai apa kita panggil makhraj hurufnya ataupun ada perkataan tertinggal, jangan sampai macam tu. Kalau menangis sampai macam tu, kena berhentilah. Kena tukar, kena stop surah tu, terus terus rukuk ataupun sujud. Ustaz, dia mungkin Abdullah bin Ashikir ni dia solat dekat sebelah Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia nampak yang dada Rasulullah tu bergetar macam tu. So kan sebelah Nabi berdua lah maknanya. I mean because dia kan masa kalau I don't know, kalau imam dulu dia tak jauh sangat kan Ustaz ke depan tu. Dia macam just like one step only away. So actually if you jeling like that you can see. Isn't it Ustaz? I thought
when I was reading this, it was like that lah when he said that I saw the messenger. Maknanya masa tengah solat tu, Nabi walaupun imam, dia boleh nampak lah kalau ada yang dia saf yang pertama tu, dia boleh nampak because it's not that far, not like now the imam is so far in front like that. Orang lain kalau Ustaz mungkin ada komen lah sebab apa ni, sebab tu Ustaz kata tadi sembahyang apa kita tak tahu kecuali ada penjelasan lah dekat Kak Suharti punya tu ada footnote bawah tak? Ada tak cerita kata Nabi solat berdua dengan dia sebab Nabi solat berjamaah ramai. Kalau orang belakang macam mana nak nampak dada tu? I don't think so. Sorry. But it's not that last time the imam is not so far, Ustaz. Because the masjid is not big. So you can see the imam lah, not like now that so jauh ke depan. You can see the imam from the back. You can see the imam from the back. I meant okay, never mind. It's okay, Ustaz. It's just my assumption anyway. Because I think that last time Nabi dia tak jauh sangat ke depan macam imam sekarang ni kalau berdiri. So that's why Tapi macam mana pun memanglah tak jauh sangat kan. Tapi macam tu, macam mana nak tengok dada kalau dia semayang, melainkan dia semayang berdua, semayang malam betul. Abdullah bin Abbas memang pernah semayang sebelah Nabi. Dia pergi sebelah kiri, Nabi pusing, Nabi suruh dia pergi sebelah kanan. Sebab bila makmum seorang, memang dia separas dengan imam. Itu Imam Bukhari punya hadis. Imam Syafi'i yang kata makmum tu kena belakang sikit. Even kalau dia belakang sikit, macam mana dia nak tengok dada? Nak tengok dada macam mana? Dia mana boleh. Sebab bila kita solat, kita pandang depan. Macam mana kita nak pergi mengintai pula dada dia? Ustaz tak nampak, tak boleh. I cannot brain. Tak boleh nak rationalize kan tu, tak nampak. Unless kalau dia lalu depan, dia masbuk. Sebab kalau daripada belakang, sebab tu hadis ni kata, ketika solat Rasulullah pernah menangis sehingga suara tangisnya terdengar okey. Tetapi kalau kita tengok dalam teks asal, ra'aitu Rasulullah, I saw, not I heard. Cuba tengok bahasa. Betul. I saw. Sebab itulah I saw the messenger of Allah praying. Jadi kalau kita sembahyang sebelah kan, okey, Nabi sebelah, kita sembahyang, macam mana nak tengok dada? Nak kena macam mana? Tuan-tuan faham tak maksud Ustaz? Faham, Ustaz. So itulah tapi macam tadilah kalau tuan-tuan ada penerangan sebab tu Ustaz, kalau tuan-tuan pakai kitab Bulughul Maram yang lain ada penjelasan, bagi tahu. Sebab mungkin Ustaz salah, mungkin tuan-tuan betul, mungkin Kak Suharti betul, tapi memang nak kena ada dia punya penjelasan lah. Sebab by logic kita tahu, makmum bila dia solat dia kena hadap depan, dia tak boleh mengintai tepi, tak boleh. Memang tak boleh tuan-tuan. Kecuali ada benda yang berlaku, tu makmum kena buat sesuatu lah. Imam terjatuh ke, so kita kena tengok lah. Ada keperluan kan, kita kena tengok. Ataupun apa-apa berlaku lah yang menyebabkan kita kena menoleh. Jadi kalau tak ada sebab, kita tak boleh saja tengok dada orang tu. Jadi macam mana solat kita? Macam sahabat yang solat ketika Nabi berlama-lama, ketika Al-Hasan dan Al-Husain naik atas tengkuk Nabi. Makmum yang berada di belakang, ada yang mengangkat kepala dan dia batal lah solat dia. Solat dia batal. Dia tidak disebut dalam hadis siapa nama dia. Tapi yang pasti solat dia batal kerana dia mengangkat kepala ketika imam belum angkat kepala lagi. Sebab dia nak tahu, dialah yang cerita kata Al-Hasan dan Al-Husain tu berada di atas tengkuk Nabi. Jadi kalau kita angkat kepala dan kita duduk balik, mana kita telah menambah rukun, tak boleh. Jadi dia punya solat tu gone lah. Of course dia boleh masuk lah balik, dia takbiratul ihram lah balik. Tapi macam tadilah, sebab hadis tu dia tak cerita semua, melainkan kita tengok kitab syarah lah. Kitab syarah mungkin dia cerita lebih detail lagi. Tu Ustaz kena cek balik lah, tengok kalau ada penjelasan macam Kak Suharti sebut tadi. Okey tuan-tuan, terima kasih. Anyway, apa ni Kak Suharti, ketika solat Rasulullah pernah menangis sehingga suara tangis terdengar oleh makmum, boleh menangis ketika solat. Itu dia punya ceritanya. Sebahagian kata solat yang Nabi solat ni adalah solat sunat. Kalau solat sunat, betul. Maknanya Abdullah bin Shikhir dia sebelah Nabi, sebelah kanan. Macam Abdullah bin Abbas. Tapi tak ada cerita detail.
Ya, macam Abdullah bin Abbas pasal dia tidur rumah isteri Nabi kan. Abdullah bin Abbas dia tidur rumah isteri Nabi yang mana? Apa ni tuan-tuan? Isteri mana yang ada hubungan dengan Abdullah bin Abbas? Maimunah. Ya, Maimunah ya. Maimunah binti Al-Haris. Beliau adalah mak saudara kepada Abdullah bin Abbas. Setiap kali Nabi bermalam di rumah Maimunah, ya, Abdullah bin Abbas minta izin untuk solat, ya, untuk tidur malam, ya, bermalam di rumah Nabi kerana nak melihat solat tahajud Nabi. Dia nak tengok, dia nak belajar. Ya, tu kelebihan Abdullah bin Abbas. Okey, ya. 238 daripada Ali. Ali maknanya Ali bin Abi Talib. Kalau tak sebut nama tahu dah. Ya, Ali bin Abi Talib. Ya. Di sana ada satu lagi Ali. Tapi Ali Zainul Abidin nama dia. Ali Zainul Abidin, beliau adalah cucu Saidina Ali. Jadi maknanya Saidina Ali ada cucu nama Ali juga. Tapi yang terkenal dengan Ali Zainul Abidin. Ya, itu yang kalau kat Malaysia tu Habib Zainal Abidin tu lah. Ya, Habib Ali Zainal Abidin. Ya, itu ambil sempena nama cucu Nabi lah tu. Ya, cucu Nabi tu namanya Ali, tapi kerana beliau ni seorang yang hebat, ya, yang contohlah. Jadi dia dipanggil Zainul Abidin. Maknanya perhiasan kepada orang-orang yang beribadah. Jadi namanya ditambah Ali Zainul Abidin bin Al-Husain bin Ali. Maknanya Al-Husain kan anak Sayyidina Ali. Anak Sayyidina Ali yang nombor 2 kan. Anak kepada Al-Husain tu. Ya, Ali Zainul Abidin yang selamat ketika peperangan Karbala. Ya, peperangan Karbala tu yang Sayyidina Husain dipenggal kepalanya. Ya, dia punya pengiring-pengiringnya semua dibunuh melainkan seorang budak kecil. Ya, budak kecil itu ialah Ali Zainul Abidin yang selamat dan membesar menjadi seorang tokoh ulama. Ya, dia jadi tokoh ulama. Ya, salah seorang daripada tokoh ulama dalam Sunni dan juga orang Syiah menganggap dia salah seorang daripada 12 imam. Ya, itu sejarah Syiah lah. Tapi Ali Zainul Abidin bukan Syiah. Ya, orang Syiah yang anggap dia itu imam Syiah, dia bukan Syiah, dia ahli sunnah wal jamaah. Okey, ya, itu cerita Ali. Tapi kalau tak sebut Ali Zainul Abidin, maka Ali bin Abi Talib. Qala kana li, ya, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia cerita pengalaman dengan Nabi. Dah tentulah bukan cucu Ali tu, dah tentulah Ali sendiri. Ya, jadi dia kata, ya, ini dia kata ada 2 masa, ya, pertemuan Nabi dengan dia. Ya, apabila aku datang, ni dia cerita ketika dia datang rumah Nabi, Nabi tengah solat sunat. Ya, sebab rumah Sayyidina Ali ni di belakang rumah Aisyah. Ya, Fatimah dengan Ali rumahnya betul-betul dia berkongsi dinding dengan rumah siapa? Rumah apa ni? Aisyah. Ya, bukan rumah lah, bilik. Ya, dalam Al-Quran kita panggil hujurat. Mana bilik-bilik, ya. Hujuratun merujuk kepada bilik, bukan rumah. Kalau rumah baitun. Kalau rumah manzilun. Kalau rumah darun, ya. Kalau rumah besar dar. Kalau rumah tempat bermalam, ya, kita panggil baitun. Ya, kalau singgah saja manzilun. Kalau bahagia duduk dalam tu, ya, dia panggil apa? Ya, kalau bahagia maskanun. Jadi ada perkataan yang berbeza-beza yang Ustaz pernah jelaskan dalam kelas Quranic Arabic, ya. Okey, apa jadi? Jadi yang jadi ialah dia datang jumpa Nabi, ya. Jadi kata Sayyidina Ali, kana li min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madkhalan. Ya, jadi madkhal ni ada 2 makna. Ada merujuk kepada makna 2 waktu dia datang berjumpa dan 2 arah. Ya, dia datang daripada 2 arah. Madkhal makna tempat masuk, ya. Jadi ada 2 entrance. Ya, entrance daripada mana? Adakah merujuk kepada tempat masuk ataupun waktu? Ya, yang lebih tepat lagi waktulah. Wa kuntu iza ataitu, dan ketika mana dulu masa Nabi hidup, ketika mana aku datang bertemu Nabi wa huwa yusalli, sedangkan dia sedang solat. Mana solat sunat? Takkan solat di masjid pula, ya. Sebab kalau dia solat masjid, Ali pun sembahyang sama. Jadi dia Nabi sedang solat sunat, ya. Tanah nahali. Jadi Nabi nak bagi tahu Nabi tengah solat, Nabi berdehem. Ya. Jadi macam kita dehem, ya. Dehem tu kalau kita tersangkut baca Fatihah, kita tersangkut bacaan, kita boleh tak? Boleh. Ya, supaya kita punya makhraj tu betul. Dia kalau tidak nanti dia tak tepat, ya. Dia tak accurate kita punya bacaan tu. Ya, rawahun Nasa'i wa Ibnu Majah. Ya, ada 2 yang meriwayatkan, Imam An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah, ya. Jadi dua-dua ni meriwayatkan. Nasa'i daripada Turkmenistan. Imam Nasa'i, Ibnu Majah daripada Iran juga, ya. Jadi hadis ini hadis hasan, boleh kita pakai. Rasulullah berdehem pada waktu solat sunat, ya. Tapi solat wajib tak ada beza lah. Kalau ada keperluan dehem lah, ya, sebab sangkut kan. Suara sangkut boleh dehem, boleh. Ya.
Kemudian berdehem pada waktu solat dibenarkan. Dia panggil mubahun. Mubah. Mim, ba, alif, ha, mubah. Apa makna mubah? Makna harus. Kalau tak ada keperluan, tak payah dehem. Saya saja tak. Nak bagi syarat. Ya. Kadang-kadang orang datang rumah. Ya. Kalau kita boleh angkat suara. Boleh angkat suara. Ya. Tapi angkat suara tu kalau solat maghrib, isyak dan subuh. Kalau sembahyang zuhur takkan angkat suara. Ya. Jadi kita dehem. Ya. Jadi orang di luar tu kena faham lah. Ya, dia dengar orang berdehem tu faham. Orang tengah solat sunat. Tunggulah kejap. Ya, sebab tu tuan-tuan kena belajar. Ya, kadang-kadang kita datang rumah orang. Bunyi loceng sampai 10 kali. Bagi salam sampai 10 kali. Nabi katakan 3 kali je. Ya, bunyi loceng. Ya, sebab tu sebelum datang, hantar WhatsApp dulu bagi tahu. Saya nak datang rumah. Ya, what is the best time for me to come to your house? Ya, I want to visit you. Dia bagi tahu. Datanglah lepas zuhur. Okay, datang lepas zuhur. Ya, tiba-tiba masa kita datang tu, ya, kebetulan dia tak habis solat ba'diyah dia solat di masjid, tapi ba'diyah zuhur tak buat lagi. Dia balik rumah, ya, dia buat ba'diyah zuhur. Dia tengah buat ba'diyah zuhur, kita pun datang. Jadi macam mana nak cakap, ya? Dia tengah solat, ya. Kita pula sharp pula, ya, datang memang on time. Kalau kata 2:30 datang 2:30, kawan tu ya mungkin belum habis lagi, belum selesai. Sebab kadang di masjid, ya, ada jenazah ke ada apa, kita lambat sikit. Kita balik rumah baru nak sembahyang sunat, dah ada orang datang pula. Ya, orang datang pula dia tak sabar. Ya, sabarlah sekejap. Dengar pula orang berdehem. Kata apa dehem-dehem ni? Ya, dehem-dehem. Dia tak faham. Sedangkan dehem tu adalah satu isyarat untuk memberitahu tuan rumah tengah solat. Ya, itulah cerita dia tuan-tuan, ya. So 2 kali ketika Ali datang, ya, yang Nabi berdehem. Ya, maknanya Nabi nak bagi isyarat boleh berdehem. Salah satu tandanya adalah untuk memberitahu tuan rumah tengah solat sunat. Ya, solat sunat. Dan tentulah solat fardu Nabi di masjid. Ya. Okey, ada soalan? Silakan, tuan-tuan. Ya. Nabi menangis kerana menghayati maksud ayat, betul? Ya. Kita pun sama juga. Ya, kita tahu maksud ayat tu kan? Ya. Kita hayati. Ya, sebab tu kita kena dengar bila imam membaca surah kan? Kemudian, ya, kalau menangis kerana sedih, contoh kita solat hajat, mohon mak kita sembuh sebab mak kita sakit, ya. Yang kita sedih menangis, sah tak solat hajat itu, ya? Tak ada sebab tak ada salah lah. Pasal kita mengenangkan, ya. Contoh, ya, kita sujud, kita doa, ya, Allahumma shfi mardana warham mautana. Ya Allah, berilah kesembuhan pada orang sakit di kalangan kami dan beri rahmat kepada orang yang telah meninggal dunia. Jadi masa kita ulang-ulang tu, ya, masa sujud. Jadi doa tu boleh baca masa sujud, boleh. Ya, ketika kita nak baca masa tasyahud akhir, fil alamin innaka hamidum majid, kita doa ya Allah dalam bahasa Melayu kan. Ya, ibu saya tak sihat, ibu saya diuji oleh Allah dengan kesakitan. Kau sembuhkanlah dia ya Allah, ya. Masa aku kecil dulu aku sakit, dia yang jaga. Ya, sekarang dia sakit aku tak boleh nak jaga sebab pihak hospital tak benarkan contoh. Ya, jadi aku tak boleh nak jaga dia. Aku hanya boleh menghantar doa saja ya Allah. Sambil-sambil kita sebut tu kita pun sedih sampai menangis. Ya, boleh tak? Ya, itu biasalah, ya. Tidaklah menjadi salah sebab kita bukan buat-buat. Dia yang boleh membatalkan solat. Jadi kalau dibuat-buat, ya, kadang-kadang sampai ke peringkat, ya, tangisannya terlalu kuat. Ya, kadang-kadang sampai membutirkan perkataan. Ya, dia punya tangisan tu, ya, macam dia bercakap pula. Kalau sampai macam tu, ya, takut ni batal lah. Tapi kalau setakat menangis, ya, terutamanya kerana penghayatan dan kita mengenang, ya, jasa mak kita pada kita, ya, Ustaz tak nampak lah mengapa batal. Cuma jangan berlebih-lebihan sangatlah. Kalau kita terasa bila baca ayat tu, ya, tak boleh pergi lah macam Ustaz sebut tadi. Ya, sama-sama, ya. Tak boleh pergi. Kita baca tu tak boleh pergi lah. Memang nak menangis. Maka kita habiskan bacaan surah, kita terus rukuk. Ya, terus rukuk lah, ya. Kemudian i'tidal dan selesaikan solat. Ya, nak menangis lagi masa di luar solat lah, ya. Sebab takut mengganggu. Itu je lah ceritanya. Dia sedikit boleh mengganggu, terutamanya kalau imam. Sebab bila imam menangis, makmum akan menangis. Ya, kita tengok di Mekah Madinah kan, ya. Kalau imam baca kita panggil surah-surah tertentu, ya, ataupun kunut, ya, bacaan kunut malam Ramadan contoh, ya, 10 terakhir, tu memang, ya, makmum di belakang tu menangis lah, ya. Yang faham lah, ya. Yang tak faham pun menangis juga sebab sedih dengan imam tu. Ya, kadang-kadang kita tak tahu. Ya, adakah sampai peringkat boleh membatalkan? Jangan keterlaluan lah. Ya, sampai dia berbunyi pula, ya, kita lama sangat bunyi orang menangis lah.
Ya, mungkin Ustaz tak pandai lah meniru kan. Tapi macam itulah cerita dia. Boleh ya. Secara umum hukumnya mubah. Okey, ada lain silakan tuan-tuan. Ada apa lagi? Ada apa? Berdehem sudah ya. Ada soalan? Silakan. Haji Mak Syah tak ada malam ni. Tak nampak nama Haji Mak Syah ya. Ya, Puan Sri ada apa Puan Sri? Puan Sri Insun, ada apa? Ustaz, tak ada. Tak ada ya. Nampak macam nak bertanya tu ya. Orang lain silakan. Tak ada. Kalau tak ada kita sambung lagi daripada Ibnu Umar ya. Abdullah Ibnu Umar dia berkata qultu li Bilal, aku pernah tanya kepada Bilal. Maksud Bilal di sini adalah Bilal bin Rabah. Seorang lelaki daripada Eritrea ya, lelaki kulit hitam African lah. Dia daripada Eritrea. Ya, beliau seorang hamba juga. Tetapi ada orang yang membebaskan dia. Jadi akhirnya Bilal menjadi maula. Siapakah yang membebaskan Bilal? Ya, dan Bilal ni maula kepada siapa? Samalah soalan dia. Kalau Zaid bin Harisah, Nabi Muhammad kan? Kalau Bilal bin Rabah, siapa yang bebaskan dia? Abu Bakar. Abu Bakar, ya. Jadi dia maula Abi Bakar, ya. Bilal kata. Jadi beliau selalu ya mengucapkan terima kasih pada Abu Bakar kerana dia terhutang budi lah. Abu Bakar yang melepaskan dia daripada siksaan tuan dia Umayyah bin Khalaf, ya, kawan baik kepada Abu Jahal. Kaifa ra'aita Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yaruddu alaihim hina yusallimuna alaihi. Jadi Abdullah bin Umar sebab dia budak kecil ya, masa Nabi hijrah dia baru umur 10 tahun. Masa Nabi wafat dah umur 20 lah ya. Tetapi masa dia kecil dulu ya, dia lambat masuk Islam sebab bapaknya Umar kan lambat masuk Islam. Jadi Bilal ni lebih awal lagi. Ya. Jadi dah tentulah Bilal lagi banyak tahu ya. Dan Bilal juga ya masa di Madinah tetap dilantik menjadi muazzin Rasulullah. Jadi dia pun tanya ya. Dia kata kaifa, bagaimana ra'aita, bagaimanakah engkau melihat Nabi ya yaruddu alaihim ya menjawab ya apa? Menjawab salam. Ya, jadi menjawab mereka, yakni para sahabat waktu mereka memberi salam kepadanya. Ketika para sahabat mengucap salam kepada Nabi, ya, macam mana? Padahal baginda sedang solat. Jadi bukan salam biasa ni. Ya, ketika Nabi sedang solat, ya. Jadi tiba-tiba ada orang bagi salam. Jawabnya baginda menjawab begini sambil ia buka telapak tangannya, ya. Kadang-kadang kita tengok orang solat dia buka telapak tangan, ya. Tapi dia buka telapak tangan tu waktunya timing tak kena. Ya, kadang-kadang dia bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, dia pun buka telapak tangan, ya. Ustaz selalu tengok dulu-dulu lah ya, sekarang tak nampak lah. Tapi masa Ustaz kecil dulu selalu tengok orang, kita pun tak tahu, nak tanya orang tua kan dia hedik kita pula ya. Kau budak-budak apa tahu ya. Jadi macam itulah ya. Jadi Ustaz dulu masa lalu kena marah lah sebab kita suka tanya. Kita kata pasal apa pak cik buat? Ya, dia pun tak boleh jawab ya. Dia memang kenakan kita je lah. Ya, budak-budak tak tahu ya. Sudah dia kata ya, orang tua buat tu ikut je. Mana boleh tuan-tuan. Kita nak tahulah kau adalah Nabi buat ke, para sahabat ke, bagi tahulah kan. Tapi dah jadi kebiasaan masyarakat kita dulu, dia pun macam tu juga. Sami'na wa ata'na je. Ya, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, tu adalah orang baca-baca macam tu kan, ya. Sebab tu apa kita panggil ya? Masa hajah kita tanya kat ustaz kan, ya. Kalau kita masuk masjid ke apa, kita tak sempat tahu masjid kan. Jadi tu kebanyakannya tu pandangan para ulama lah. Ya, yang kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kan. Ya, itu dalam mazhab Syafi'i. Ya, ulama-ulama mazhab Syafi'i sebahagian sebut macam tu. Ya, kalau tak boleh langsung. Ya, kebetulan kita dah ada wuduk sampai masjid batal pula. Ya, kemudian kita nak kena bercakap pula ya. Contoh nak ceramah ke apa ke. Kalau kita nak ambil wuduk balik nak sembahyang sunat, orang tunggu lama. Ya, tapi dalam mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi dia baca lain pula. Ya, dia kalau yang tak boleh tahu masjid, ya, Hajah Zainab tanya kan, ya, yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, tapi ulama Syafi'i ada beza pendapat pula. Ada yang baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ya, al-aliyul azim, ada tambah lagi sampai situ. Ada yang kata separuh saja, ada yang kata sebab dia ijtihad. Ya, dia bukan daripada hadis, dia daripada ijtihad. Tapi ulama mazhab Hanafi dia baca lain. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Pasal apa ada beza ulama Hanafi dengan ulama Syafi'i? Sebab dia bukan daripada Nabi.
dia adalah pandangan para ulama saja. Ya, jadi maksudnya kalau orang tak buat tak salah. Kalau orang buat, ya, dia punya hujahnya hujah ijtihad saja. Jadi jangan kata Nabi yang suruh. Ya, itu macam tu. Ya, jadi kalau ada orang tak baca, kita jangan kata, oh, apa tak baca. Ya, jadi kita kata nak baca yang mana satu? Nak baca yang mazhab Hanafi punya ke mazhab Syafi'i? Jadi bila ada 2 pandangan, ada 3 pandangan, kita dah tahu dah. Itu bukan daripada Nabi. Tetapi hanya ijtihad para ulama. Nak baca tak salah. Tapi kalau orang tak baca, jangan kita salahkan dia. Pasal dia bukan datang daripada ajaran Nabi. Macam itulah cerita dia. Tuan-tuan, ya. Ustaz kata bukan daripada Nabi sebab imam tu dia tidak alive masa zaman Nabi. Tetapi maksudnya it is something yang Nabi buat and then turun menurun. Lepas tu dia tengoklah ulama buat. Bukan macam tu ke Ustaz? Kalau tidak bukan ke dia jadi bid'ah ke Ustaz? Itulah isu bid'ah. Itulah isu perbincangan, ya. Pasal Ustaz bagi tahu tuan-tuan apa buat, ya. Jadi Nabi baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya. Dia banyak versi. Okey, dengar baik-baik, ya. Ada yang Nabi baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sahaja. Ada yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah pun ada. Lepas tu ada sambung lagi wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Nabi baca tu dalam banyak tempat. Tapi bukan ketika masuk masjid tak tahiyatul masjid. Memang sebab Nabi memang tak tahiyatul masjid, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan punya assumption tu kurang tepat. Okey, dengar baik-baik, ya. Jadi contoh bila Nabi baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim tu ketika bangun tidur. Ya, bangun tidur. Tu hadisnya sahih. Ya, kita kalau terjaga, terkejut kan? Mimpi ke apa terjaga. Bila kita terjaga dalam tidur, tapi tidur malam, ya. Tidur malam kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian sambung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Kemudian doa, ya, Rabbil ya Allah ampunkan dosaku. Itu memang ada dalam hadis. Ya. Jadi maknanya ada baca tapi bukan waktu tahiyatul masjid. Masuk masjid bukan. Tetapi ada tak Nabi puji, ya? Nabi kata afdalul zikri afdalul kalam. Perkataan yang paling baik adalah 4. Arba'un Nabi kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi cakap secara umum saja. Ya, kemudian ada lain pula Nabi kata kalimat yang paling baik yang paling Allah suka di sisi Allah adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi oleh kerana Nabi sebut umum saja, ya, maka para ulama oleh kerana tak nampak Nabi buat macam mana, ya, ketika masuk masjid. Sebab Nabi masuk masjid, Nabi tak tahiyatul masjid, tuan-tuan. Pasal Nabi duduk di masjid. Tuan-tuan kena ingat, ya. Tahiyatul masjid ni Nabi buat ketika Nabi ziarah. Kalau Nabi ziarah Masjid Quba, tu tahiyatul masjid. Ataupun, ya, Nabi pergi tempat lain. Tapi Nabi pergi tempat lain mana ada masjid. Zaman Nabi masjidnya, tuan-tuan, ya, ada Masjid Nabawi, ada Masjid Quba. Ada satu lagi Masjid Diran, tapi dah diroboh kan sebab dia bina dengan duit haram. Ya. Kemudian bila lagi Nabi pergi masjid? Masjid Haram Mekah lah. Ya, tapi Masjid Haram Mekah bila Nabi masuk, Nabi tawaf. Ya, Nabi tawaf, Nabi tak tahiyatul masjid. Ya, jadi memang Nabi tak buat tahiyatul masjid. Kalau Nabi masuk masjid. Sebab tu cerita tahiyatul masjid bukan amalan Nabi sebenarnya. Ya, dia adalah amalan para sahabat. Tapi boleh tak buat? Boleh. Ya, sebab sahabat tak duduk dekat-dekat dengan masjid melainkan Ali. Ya, kalau Nabi pun duduk sebelah masjid, ya, kawasan masjid. Jadi sebab tu Nabi tak tahiyatul masjid. Jadi bila Nabi masuk masjid, ada tak pernah dengar Nabi cakap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar? Tak pernah. Ya, sebab tu para ulama ni yang buat kaedah. Ya, dia kata oleh kerana Allah suka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka, ya, disunatkan. Ya, bukan Nabi cakap, bukan sahabat. Ya, ulama-ulama yang datang kemudian. Jadi kalau siapa nak baca tak salah sebab itu memang bacaan yang Allah suka. Tetapi untuk mengatakan bahawasanya bila masuk tu tak boleh tahiyatul masjid baca tu, tak adalah daripada Nabi, mana ada. Nabi pun tak buat. Ya, Kak Surati faham tak maksud Ustaz? Faham Ustaz. Saya setuju dengan pendapat tu. Dan dia bukan turun-temurun.
Bukan Tak dikatakan Nabi buat, Abu Bakar dengar, kemudian Sayyidina Ali, kemudian sahabat-sahabat lain buat sampai tak, dia bukan macam tu. Dia adalah ijtihad pada ulama. Ya. Ijtihad mereka itu tapi ada asas lah. Kerana Allah memang suka kita sebut tasbih, tahmid, takbir, tahlil tu memang Allah suka. Tapi Allah sebut Nabi sebut secara umum. Ya, contoh kita kata masa apa kita panggil, ya, masa bangun tidur tadi contoh. Ya, dan apa kita panggil masuk masjid tadi kan, yang orang kata kalau tak buat tahiyatul masjid. Ya, ataupun ada orang yang dia kata ya Rasulullah, malam ni aku tak sempat nak baca apa-apa. Ya, ada tak benda yang aku boleh baca? Nabi pun ajar dia subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, sampai situ je. Sebab dalam mazhab Hanafi, ya, dia tak baca subhanallah walhamdulillah pula. Dia baca apa tadi? Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dia baca lain. Pasal apa ulama Hanafi kata lain? Pasal dia memang bukan daripada Nabi. Itu hanya ijtihad para ulama. So kalau kita nak ikut Hanafi pun tak salah. Kalau kita nak ikut macam Syafi'i pun tak salah. Ya. Tapi kalau orang tak baca pun tak salah juga. Yang itu yang susah tu kadang-kadang. Kita nak bagi tahu orang. Kalau orang tak belajar memang payah. Tapi tuan-tuan, ya, tuan-tuan bila dah dengar Ustaz cakap ni, ikut seperti mana yang kita faham. Maknanya asal-asal Nabi tak sebut. Pasal Nabi jangan kata baca tu tahiyatul masjid pun Nabi tak buat. Ya, tapi adakah tahiyatul masjid tu tak sunnah? Sunnah. Ya, pasal Nabi dah bagi tahu, sesiapa yang masuk masjid janganlah ia duduk melainkan setelah dia solat 2 rakaat. Tapi 2 rakaat tu minimum. Kalau dia buat 4 boleh tak? Boleh. Contoh Ustaz ajar tuan-tuan. Bila kita masuk waktu zuhur qabliyah zuhur berapa rakaat tuan-tuan? Qabliyah zuhur 4. Ya, kita dah ada wuduk kan? Kita nak datang, kita parking kereta, azan Allahu akbar, kita pun jawab Allahu akbar. Syahadu an la ilaha illallah, kita jawab. Seperti mana imam baca, seperti mana Bilal laungkan azan. Bila sampai la haula wala quwata illa billah, kalau hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Dah habis itu kita pun selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah kan? Kita dah masuk masjid. Perlu tak tahiyatul masjid? Tak perlu. Ya, kita terus saja qabliyah zuhur. Allahu akbar, niat zuhur, qabliyah zuhur 4 rakaat kerana Allah. Ya. Kemudian kita pun bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Dapat tak tahiyatul masjid? Dapat. Sebab tahiyatul masjid adalah solat yang tidak mesti diniatkan. Apa-apa solat yang kita masuk masjid, ya, kita buat terus dapat tahiyatul masjid. Ya, qabliyah zuhur memang dapatlah, kita dah niat. Ya. Kalau kita niat tahiyatul masjid tak dapat qabliyah zuhur, kena ulang pula. Kena buat sekali lagi. Ya, tapi Nabi kata sesiapa yang masuk masjid, ya, iza dakhala ahadukum al-masjidah, sesiapa yang masuk masjid, fala yajlisa, maka janganlah ia duduk hatta sehinggalah yusalli rakaatain. Nabi kata 2 rakaat. Tapi kalau qabliyah zuhur 4 rakaat macam mana? 2 rakaat tu minimum. Mana kalau dia buat 4 lagi boleh ya. Adakah termasuk tahiyatul masjid? Ya. Ya, tapi tahiyatul masjid 2 rakaat. Ya, tak. Apa saja solat yang kita buat ketika masuk masjid, itulah tahiyatul masjid. Dapat, ya. Kalau kita masuk masjid, kita tak sempat buat tahiyatul masjid, ya, ataupun qabliyah tu tak sunat, contoh maghrib kan. Kita terus masuk, Bilal dia dah iqamat. Kita pun terus Allahu akbar, niat maghrib 3 rakaat. Dapat tak tahiyatul masjid? Dapat. Tapi kita buat 3 rakaat. Dah kebetulan kita masuk tu waktu 3 rakaat, 3 rakaat lah. Kalau kita masuk waktu 4. Dapat tak tahiyatul masjid? Dapat. Kerana apa? Siapa yang masuk masjid, ya, walaupun niat yang lain, tetapi itulah, ya, solat pertama yang dibuat, maka itu dianggap sebagai tahiyatul masjid. Selesai. Ya, macam mana tuan-tuan? Boleh dapat tak Ustaz sebut tu? Ataupun tuan-tuan nak ulang mana-mana? Ya, kalau ada soalan silakan. Maksudnya kan Ustaz, tahiyatul masjid ni is really kalau kita memang datang awal lah ke masjid kan Ustaz. Maknanya kalau dia dah iqamat, macam tu kita terus je lah qabliyah. Jadi tetapi kita akan dapat dia punya pahala seperti kita buat sembahyang tahiyatul masjid macam tu kan Ustaz maksudnya. Yeah. Kalau nak tahiyatul masjid betul-betul, datang sebelum azan. Datang sebelum azan. Ya. Kalau kita datang sebelum azan. Kalau awal datang sebelum azan masih duha. Ni zuhur ya. Kalau datang awal. Sebab zuhur 1.22, 1.23. Tuan-tuan datang pukul 12.50. 12.50 masih duha.
Tuan-tuan masuk masjid, Allahu Akbar, solat duha. Dapat tak tahiyatul masjid? Dapat. Tapi tak ada niat tahiyatul masjid. Kalau kita datang betul-betul, ya, betul-betul apa ni, dah nak azan, kita tak boleh nak solat sebab matahari duduk atas kepala. Ya, kita nak duha dah berakhir lah. Sebab matahari dah duduk atas, tinggal nak azan je. Ya, kita pun tunggulah sekejap azan, jawab. Lepas pada azan macam mana? Melainkan kita datang sebelum maghrib. Ya, kalau kata Datuk Osman dia dah pergi masjid, dia datang sebelum maghrib. Sebab sebelum maghrib waktu asar, ya, dia tak ada solat lain melainkan tahiyatul masjid. Dia niat tahiyatul masjid 2 rakaat. Dia pun duduk baca-baca Quran kan, lepas tu azan, ya. Jadi itu okeylah, ya, tahiyatul masjid. Tapi kalau datang sebelum zuhur, dia duha. Kalau kita datang sebelum asar, tahiyatul masjid. Ya, sebab lepas zuhur dia tak ada solat lain. Ya, ba'da zuhur kita dah buat. Jadi dia case by case apa ni Kak Suhati. Dia bukan sama, solat ni dia bukan konsisten all the time macam tu dah. Ya, kita tengok kita datang sebelum azan ke selepas azan, timing dia berbeza, maka solatnya berbezalah. Ya, tapi semua tu dipanggil tahiyatul masjid. Kerana itulah the first solat yang kita buat immediately after entering the mosque. Itulah cerita ni. Boleh? Okey tuan-tuan. Ya, Datin Lin, okey Datin Lin. Ustaz, Ya. macam mana pula kalau kita perform umrah di Masjidil Haram tu, kita perlu buat tahiyatul masjid atau macam mana Ustaz? Tadi dah jawab Ustaz, dah mungkin Datin Lin tak dengar ya. Nabi bila masuk masjid, Nabi tawaf. Yelah, maknanya tak perlulah tahiyatul masjid sebab dah tawaf. Tawaf itu adalah tahiyatul masjidnya, ya. Dia tahiyatul masjid tu dengan tawaf. Pasal bila kita masuk masjid di tempat yang tak ada tawaf memang tahiyatul masjid lah kan. Tapi di tempat yang ada tawaf, ya, masa pun masih ada. Even kalau masa tak berapa ada pun tetap tawaf juga. Kerana kalau kita masuk kan, let's say lah, ya, Zuhur pukul 12 suku di Mekah. Kita datang pukul 12, ya, dah masih boleh masuk tempat tawaf. Kita tawaf aja berapa kali yang kita boleh. Kalau kita sempat tawaf 3 kali, azan, ya, kita masih boleh tawaf sambil jawab azan. Ya, kemudian kita nak qobliyah, boleh qobliyah. Ya, lepas qobliyah kita zuhur. Lepas zuhur boleh tak kita sambung balik tawaf kita tadi? Boleh, tak ada masalah, ya. Sebab apa ni, ba'diyah zuhur kita boleh lewatkan, tapi qobliyah zuhur tak boleh. Ya, sebab kalau kita lambatkan qobliyah zuhur, rugilah kita. Ya, kita tak dapat fadilat awal qobliyah zuhur tu kan. Masa solat zuhur, kita solat zuhur. Lepas solat zuhur, kita sambunglah 4 ataupun 3 tawaf yang tak selesai. Tetap kita tak tahiyatul masjid juga. Tapi kalau kita masuk masjid tu memang, kita kata kalau memang tak boleh masuk tempat tawaf. Kan? Kadang-kadang memang tak boleh. Kita nak masuk tempat tawaf, dia dah halang kita. Ya, orang terlalu ramai. So, kita kena duduk mana-mana tempat. Kita tengok jam, ni boleh ni tahiyatul masjid. Boleh tahiyatul masjid? Boleh. Tahiyatul masjid lah. Tapi kalau kita tak ada peluang untuk tahiyatul masjid, ya, sebab masa dah terlalu suntuk, kita dah dengar, ya, dia dah bunyikan mikrofon tu, dia dah ketuk-ketuk dah. Maknanya, ya, tak payah tahiyatul masjid sebab kita nak jawab azan. Tapi kalau masa masih ada, kita tawaf. Walaupun sempat 2 pusingan. Lepas pada solat zuhur ataupun asar nanti, kita sambunglah 5 lagi ataupun 4 lagi. Ya, tu macam tu aja. Masjid Haram Mekah dia special pasal dia ada tawaf. Masjid lain tu yang tahiyatul masjid. Itu pun kalau kita masuk timing yang tak ada solat sunat. Macam lepas asar tak ada solat sunat. Ya, macam kita kata bila lepas isyak kan, lepas isyak kita dah selesai. Tu tahiyatul masjid lah. Tapi kalau kita boleh tawaf, keutamanya adalah tawaf. Itulah cerita dia. Ya, okey. Okey tuan-tuan. Ya, silakan. Ustaz, kalau kita bermusafir, kita nak sembahyang sebab dah waktu tu dah lepas lah, maksudnya dah orang dah sembahyang dah balik. Kita nak sembahyang. Solat apa? Solat fardu lah, solat zuhur dengan asar. Yeah. Tapi bila kita sampai ke masjid tu dah habis lah. So kita adakah disarankan untuk buat tahiyatul masjid juga? Kita tak perlu tahiyatul masjid lah, ya. Kita boleh terus saja, ya. Kalau orang musafir lagi lah, kita nak mengejar waktu kan, kita nak cepat. Jadi boleh tak kita terus saja solat zuhur 2 rakaat, ya. Kemudian followed by solat asar 2 rakaat, boleh.
Dan kita dapat tahiyatul masjid. Dapat. Tak ada masalah. Okay. Ya, Thank sebab you, Ustaz. qabliyah zuhur. Ya, sebab qabliyah zuhur tidak dituntut bagi orang yang bermusafir. Qabliyah ba'diyah yang dituntut waktu musafir kan qabliyah subuh saja. Ya, yang lain-lain tak perlu. Tapi kita tetap dicatat melakukannya kalau kita dah biasa buat masa kita bermukim kan. Sebab hukum ketika bermukim dan bermusafir itu ada beza. Ya, kalau masa bermukim kita dah biasa buat qabliyah ba'diyah, ketika musafir kita tak perlu buat tapi pahalanya tetap dicatat sebab ada hadis yang menceritakan tentang hal tu. Ya, boleh tak terus qabliyah, boleh tak terus sembahyang zuhur ataupun sembahyang zuhur sama ada jamak takhir ataupun jamak takdim, tak ada masalah, boleh. Dan dapat tahiyatul masjid, jangan bimbang. Okey tuan-tuan, ada apa lagi? Silakan. Sebelum kita tamat. Kalau ada? Ada? Ya. Maaf ada, Ustaz. Ya, silakan. Ustaz, ni keluar pada tajuk lah. Hari ni kan 10 Muharram. Ya, Jadi betul. saya nak tanya, ada tak kisah tentang bubur Ashura ni berkait dengan kisah Nabi Nuh? Ada dalam kitab cerita Nabi Nuh ya, kita dah baca dah dulu masa kelas Moses hari Rabu, tetapi hadisnya tidak sahih. Ya, cerita yang Nabi Nuh punya kapal ya tersadai di atas Bukit Judi. Ya, cerita tersadai atas Bukit Judi betul tu dalam surah Hud ada cerita. Tetapi kisah yang dikumpulkan bahan-bahan makanan kacang apa semua sebagainya dimasak ya kemudian dipanggil bubur Ashura ya kebetulan jatuh pada 10 Muharram, yang tu tak sahih lah. Kelebihan 10 Muharram semua orang tahu. Ya, siapa yang puasa 10 Muharram tadi ya tuan-tuan tahniahlah ya pada kita yang sama-sama puasa 10 Muharram. Mudah-mudahan Allah telah mengampun dosa kita setahun yang lalu. Tapi kena diingat ya, dosa kecil dan sederhana saja, dosa besar berhajat kepada taubat lah ya. Kalau kita ambil hak orang, kita ambil rasuah, kena pulangkan balik duit rasuah tu. Ya, kalau kita makan harta anak yatim kena pulangkan. Kalau kita makan harta saudara mara kita ya tanpa izin dia kena pulangkan, kena minta halal ya. Tapi kalau tidak, Allah ampunkan dosa kita mudah-mudahan. Cuma ya asal-asal cerita yang sahih ialah cerita Bani Israel diselamatkan oleh Allah daripada kejahatan Fir'aun merin petah. Merin petah tu ialah abang angkat Nabi Musa. Ya, bila mereka selamat, maka mereka meraihkannya dengan berpuasa pada 10 Muharram. Ketika Nabi sampai di Madinah, ya, maka Nabi suruh sahabat berpuasa. Jadi orang Madinah di kalangan Arab, ya, Ansar bagi tahu Nabi, ya Rasulullah, orang Yahudi pun puasa. Nabi tanya apa sebab? Ya, kerana mereka mengingati bagaimana Allah telah memberi nikmat menyelamatkan mereka daripada Fir'aun merin petah tadi. Maka Nabi kata kita lebih berhak terhadap Nabi Musa. Sebab tu Nabi kata tahun depan kalau Allah panjangkan usia, kita puasa 9 dan 10. Asalnya Nabi puasa 10 aja. Ya, Nabi puasa 9 dan 10. Tapi Nabi tak sempat puasa 9 kerana Nabi telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Imam Syafi'i kata oleh kerana Nabi sudah berniat dan berazam, maka dia tetap sunnah. Itu yang puasa 9 ya pada semalam hari Ahad dan juga puasa tadilah hari Senin. Itu cerita yang sahihnya yang itu. Cerita Nabi Nuh ada dalam tafsir Ibn Katsir. Tapi Ibn Katsir dia sebut kerana benda tu masyhur macam zaman kita lah. Ya, zaman Nabi Nuh apa semua sebagainya kan. Memang cerita tu ada. Ya, tetapi dia daripada riwayat Israiliyat, ya, dia tidak sahih. Maka kalau ada orang cerita, kita terimalah cerita tu. Cuma kita kena beritahu ya riwayat yang tak sahih. Yang sahih adalah cerita selamatnya ya Nabi Musa dan Bani Israel daripada kekejaman Firaun. Itu yang betul. Okey tuan-tuan ya. Itulah yang boleh Ustaz sampaikan pada malam ni. Terima kasih kepada semua. Haji Nazri, terima kasih. Tuan-tuan dan perempuan ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Tolong ulang-ulang kaji balik, dengar balik kuliah. Ya, kita jumpa pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Haji Masya hadir. Khairan Ustaz. Nazri. Sama. Ya, masih semua. Sama. Jazakallah khairan. Ya, wa antum jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam. Masih semua yang hadir. Yang dah bayar yuran terima kasih. Just now, Ustaz kata tadi puasa 10. Tak tahu kita punya kalender macam mana. Tak apa, kita puasa besok.
Sepuluh Muharram kan Puan Sri? Bismillah. Besok 10. Sini hari 10. Bismillah. Hari ni 10, semalam 9. Oh ya, saya puasa ni hari. Tadi dalam kalender saya tengok besok baru 10. Tak apa, saya nak puasa lagi sekali lah. Biar 3. 3. Nak tengok tu. Oh, ini hari 10 ya? Tapi hari ni 10. Saya dah puasa lah pun. Kemarin pun saya dah puasa kan. Habis kita 9-10. Alhamdulillah lah. Ada dalam keluarga dia kata, besok baru 10. Saya kata, kalender pun besok 10 tau. Apa, puasa lagi sekali, cukup 3 kali. 3 hari. Ini kan apa ni, puasa hari putih lah, jadi dapat sekali. Hari putih ya. Hari putih. Yesterday, today and tomorrow, insyaAllah. Ya ke? Okey. Terima kasih lah nak beritahu. Kadang kita ni tak follow dengan kalender Melayu tau. Kita tengok kalender je tak, Sebab kita hari tu kan hari tu kita raya awal satu hari. Ya, betul. Kita dah enjak. So our calendar yang dah printed tu, dia ikut yang one day later. So I think that's the reason lah. Betul. Terima kasih lah beritahu ya. Okey, Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi.